Kalau nak pandai matematik, kena tahu nombor. Kalau nak pandai baca tulis, kena tahu ABC. Kalau nak jadi Muslim, kena pegang Quran dan hadis. Nak berpegang kepada Quran dan hadis, kena ada basic Quran dan hadis. Basic Quran adalah mengenali alif, ba, ta, huruf hijaiyah. Tak tahu alif, ba, ta, tak boleh baca Quran. Tak pandai baca Quran, tak faham Al-Quran. Macam mana nak berpegang pada benda yang kita tak faham? Untuk faham hadis, kita ada ilmu hadis. Dengan ilmu hadis ni lah kita tahu bahawa sesuatu hadis itu diterima ataupun ditolak. Secara umumnya hadis terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, hadis makbul, iaitu hadis yang diterima. Kemudian hadis mardud, hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ni apa? Iaitu hadis sahih, hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi. Kemudian yang ditolak tu apa? Hadis maudhu' dan juga hadis dhaif. Hadis dhaif ni adalah hadis yang tak cukup syarat-syarat hadis sahih. Apa dia syarat-syarat hadis sahih? Yang pertama, sanad hadis tersebut perlu bersambung. Yang kedua, perawinya perlu adil, iaitu orang yang bertakwa, menjauhi perkara yang fasik dan bid'ah. Ciri-ciri orang yang adil adalah dia Muslim, baligh, berakal, tak fasik. Tak fasik tu maksudnya dia tak buat dosa besar atau dia tak buat dosa kecil secara berterusan, dan dia jaga maruah. Syarat yang ketiga, dhabit, hafalannya bagus, mantap. Kemudian syarat yang keempat, tidak syaz. Tidak syaz ni maksudnya hadis atau riwayat tersebut dia tidak bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqalah daripadanya. Kemudian yang syarat yang kelima, tak ada illah. Maksudnya apa? Riwayat atau hadis tersebut selamat daripada kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis itu mencapai darjat sahih. Contohnya hadis yang dalamnya ada sanad perawi yang fasik atau pemalsu dan pendusta hadis. Terdapat 3 peringkat hadis dhaif. Yang pertama, dhaif berat, hadis yang direka ataupun hadis yang datang dari jalur perawi yang berdusta, fasik, ahli bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah ni yang bid'ah yang bawa pada kekufuran lah. Yang kedua, hadis ringan. Hadis ringan ni ciri-ciri dia adalah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut majhul, tak diketahui. Kita tak kenal pun siapa yang meriwayatkan tu. Perawi dalam hadis tu dia bersifat dhaif. Tapi dhaif tu dhaif ringan lah, dengan syarat dhaif tu bersifat musammil. Yang ketiga, hadis mud'af. Hadis mud'af ni adalah hadis yang paling tinggilah kedudukannya. Sebab kenapa? Selalu jadi perselisihan antara para ulama sama ada dia dhaif atau hasan. Tapi perlu lihat kepada dawabit ataupun panduan dalam berinteraksi dalam keadaan macam ni lah. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Ada 2 golongan. Golongan yang pertama, menolak secara mutlak. Secara mutlak menolak penggunaan hadis dhaif, sama ada dalam fadail amal, dalam syirama, dalam segala hal lah, memang ditolak secara mutlak. Pandangan yang kedua pula, jumhur ulama. Ni kuat sikit lah jumhuran. Pandangan ni dia kata hadis dhaif boleh digunakan dalam fadail amal sahaja, tapi ada syarat. Apa syarat-syarat nak mengamalkan hadis dhaif ni? Yang pertama, tidak terlalu dhaif. Yang kedua, terdapat asal bagi amalan tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh beriktikad bahawa beramal dengannya, bahawa Nabi melakukannya. Yang keempat, beramal dalam perkara yang melibatkan fadail a'mal sahaja. Hadis dhaif yang tak boleh kita terima ada 3 pula. Hadis munkar. Hadis munkar ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang membuat maksiat, oleh perawi yang membuat maksiat. Kedua, hadis matruk, dibuang kerana perawinya itu dituduh berdusta, selalu berbohong. Yang ketiga, hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Jadi apa yang saya terangkan ini adalah basic. Ambillah ilmu ini yang memberi manfaat.